Okey, saya akan tunjukkan contoh untuk soalan nombor 8. Okey, kalau dalam soalan ni Raja 8 menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek. Lukis pengurukan penuh bagi objek itu, di mana K dan K prime ni adalah claim dia. Okey, so apa yang kita buat dulu, kalau kata dalam soalan ada pada plan kita ada silinder ataupun ada bulatan, ada separuh bulatan dan sebagainya, apa yang kita buat dulu, kita mesti bahagikan dia dulu. Okey, so gunakan awak punya T-square sudut 30 dan 60 darjah ni untuk kita bahagikan dia. Bahagikan kita punya bulatan tu kepada beberapa bahagian. Kalau separuh akan dapat 6 lah. Okay, pastikan berada pada betul-betul di pusat. Kemudian kita terbalikkan dia. Pastikan betul-betul berada di pusat. Okey, kita dah bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Okey, ingat kalau kata untuk lepas tu kita akan buat numbering dia. Pastikan numbering dia ikut arah jam kan. So K kat sini, K dah K prime, so sini akan jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan akan berakhir di K. Okey, kemudian step yang seterusnya apa kita buat? Kita unjurkan dia ke bawah. Okey, unjurkan dia ke bawah untuk kita numberingkan dia. Okay, di mana 6 dan 5 dan juga 7. Okay. Dia mesti akan bertemu juga. So, apa sebab kita dah bahagikan dia. Okay, 4 dan 8. Okey, contoh dekat sini kita ada satu lekuk kat sini kan. So kat sini pun kita kena tandakan dan kita akan buatlah satu dia punya label yang baru, di mana kat sini kita akan letak sekarang. So ini adalah lelaki. Okey, contoh kat sini pun ada satu kan. So sini pun kita kena unjurkan untuk kita dapatkan dia punya jarak nanti. Okey, kat sini kita dah dapat K. Ini adalah K prime kan. So tengok kat sini ada apa lagi? Ada 3. So kat sini akan jadi K dan 3. So kat sini akan jadi K prime dan juga 3 prime. Okey, kemudian K ke 1. 1 kat mana? Okey, 1 dekat sini. So kat sini akan jadi 1 dan 2 kan. Atas akan jadi 1 dan 2, kat bawah akan jadi 1 prime dan 2 prime. Kemudian kat sini tadi yang saya cakap ni, so saya kat sini saya letak A. Okey, so kat sini akan jadi A lah. A, kemudian kat sini saya akan letak B. Okey, kat sini saya letak B Sini B, sini A. Okey, kemudian tadi kat sini kan, awak ingat tak yang saya gariskan kat sini? So kat sini saya letak C. Okey, kat sini saya akan letak D. Okay, so sini akan jadi C. Sini akan jadi C. C dan D kat sini lah. Okey, kemudian terus kita ambil yang main dia. Nombor 4, nombor 5, 4 dan berapa ni? 4 dan 8. Okey, 4 dan 8. So kat sini nanti akan jadi 4 prime dan 8 prime. So kat sini 5 dan 7. So di sini akan jadi 5 dan 7 prime. Okey, so kat sini akan jadi 6. Okey, semua ni akan jadi 6. Garis yang ni semua adalah 6. So ni prime. Okey, kemudian apa kita buat bila kita dah unjurkan dia, kemudian kita unjurkan ke tepi pula.
Okey, dengan mengambil sudut yang paling tinggi lah. So, just gariskan. Ini pun sama, gariskan ke tepi. Gunakan awak punya T-square lah. Okey, gariskan. Kemudian kita dengan tak kisah jarak berapa untuk kita buat K dengan K prime. K dengan K prime. Okey, kemudian apa kita buat? Dengan mengambil bacaan daripada plan. Okey, jarak daripada plan. So, kita akan mula menulis jarak. Menanda jarak kita. Okey. K ke A. So, maknanya K ke A. Awak nak tanda bawah boleh, nak tanda atas pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so ini jadi K prime. Sini akan jadi A. Mana kita tanda A kat sini tadi kan? So, A ke 1. A pergi ke 1. Okey, A ke 1. A ke 1. Ini dia akan jadi. Kalau kat bawah, biasanya saya akan letak Okey, 1. Ini untuk kita jadikan sebagai kita punya nombor rujukan nanti, okey? Ini bukan ketinggian lagi Ini ada sebagai nombor rujukan je. Okey. Kita nak ambil jarak dia dulu. Bagi setiap titik. So, 1 ke 2. Okey, 1 ke 2. Okey, ini 2. Kemudian 2 ke B. Okey, 2 ke B. Kemudian B ke 3. Dua ke B, ini adalah B. Kemudian B ke 3. So, ini adalah 3. Kemudian 3 ke C. 3 ke C. Okay, ini adalah C kita. C ke 4. Okay, C ke 4. C ke 4 dan 4 ke 5. 4 ke 5. 4 ke 5, 5 ke 6. Ini sebab tadi kita dah bahagikan, so jarak dia samalah. 5 ke 6, 6 ke 7, sama. 5 ke 6, 6 ke 7, 6 ke 7, 7 ke 8, 7 ke 8. Ini sebab kita dah bahagi segitiga tadi kan, so dia akan samalah. Yang tak sama, yang ni macam ni. 8 ke D ni tak sama. Okey, 8 ke D. Kemudian yang pastinya dia mesti akan berakhir di K. Okey, mesti berakhir di K balik. Okey, ini adalah K kita. Okey, nak letak K prime pun boleh kat situ, tak ada masalah. Okey, kemudian apa kita buat bila kita dah tandakan jarak, kemudian kita just gariskan. Uncurkan, pastikan guna T-square dan juga set square. Gariskan je dulu. Kan garisan binaan. Okey, garis je dulu.
berakhir di K. Okey, bila dah kita siap macam ni, maknanya kita dah hamparkan dia. So, baru kita tandakan pada kedudukan dia. Maknanya ni K kita berada di sini. Okey, ini adalah K kita. Kemudian kita tengok A di mana? Okey, K pergi ke A kan? So, kita pergi satu-satu. Okey, A dia berada di sini. Okey, so kita gariskan, unjurkan. So, A berada di mana? Di sini. Okey, kalau kita perasan 1 dan 2 ni pun selari dengan dia. So, kita boleh terus tandakan, gariskan lagi. Sampai ke 1 dan 2. So, maknanya A kat sini. Kemudian 1 prime kat sini, 2 prime kat sini. So, kalau kita perasan 1, 2, C dan D sebaris kan? So, kita boleh terus garis sehingga D. Maknanya daripada 1, 2, C dan D ni garisan dia sama. So, sini akan jadi D. Sini akan jadi C. So, tak apa, kita pergi sini dulu. Okey, sini 1. Kat sini akan jadi 2. Okey, 1 dan 2. Kemudian kita tengok 1 dan 2. 2 ke B. B tu kat mana? Okey, kita tengok pula B tu kat mana. Ini A, B lah. Okey. A, B. B tu dekat sini. Sama dengan A. So, B kita kat sini. Okey, ini B kita. Kemudian, terus kita pergi ke 3. 3 kat mana? 3 dia sama dengan nilai K kat atas ni. So, sini adalah 3 kita. So, 3 akan berakhir di sini. Nampak tak? Hujung ni dengan hujung ni. So, 3 kat atas, 1 dekat 3 prime kat bawah 1. Okey. So, dia sama dengan K prime. So, K prime, 3 prime. 3 prime. So, dah settle dekat situ kan. Kemudian, kita dah siap sampai 3. Boleh saja awak nak garis bahagian sebelah ni dulu. Tak ada masalah. Contoh macam ni saya buat dulu Okay. So, kita dah berakhir kat 3 ni. So, kat sini kita dah boleh gariskan. So, di sini macam mana? Okay, kita just ikut pada kita punya kita dah tanda tu. So, K prime ke A. Kemudian A ke 1. A ke 1. 1 ke 2. Lepas tu 2 ke B. So, kat sini kita boleh terus gariskan. Daripada 2 tu terus ke B. Kemudian B pergi mana? B pergi ke 3. So, dari B terus pergi ke 3 prime. Tu baru buat bawah. Ke atas pula daripada K terus pergi ke 1. Sebab apa terus pergi ke 1? Sebab kat sini dia tak ada macam ni. So, daripada ke atas ni dia terus je daripada K ke 1. So, maknanya tak perlulah pergi dekat A ataupun B ni. Sebab apa? Sebab dia terus je. Kalau macam ni dia ada dia punya kat sini 1 dengan 2 ni kan. So, kat sini 1 pergi ke 2. Okay, 1 ke 2. Kemudian daripada 2 dia pergi ke terus ke 3. So, terus kita gariskan. Ini garisan dia. Mana 1 dengan 1 prime. 2 dan 2 prime. Dan seterusnya. Okey, dah siap. Bahagian separuh dah siap. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Yang ini kat bahagian yang ada separuh bulatan ni. Macam mana kita nak buat? Okey, kita pergi 3 ke C. Okey, 3 ke C. 3 ke C ni, kalau kita tahu sebenarnya C dengan D ni tadi. Ini adalah C. Ini adalah C. Ini adalah D kita. C dan D ni sebenarnya dia ada satu lagi
bulatan dekat bawah dia. Okey, kemudian kita pergi mana? 3 pergi ke 4 dulu. Kita pergi 3 ke 4. Okey. So 4 kita kat mana? So 4 dan 8 kita di sini. Ni kan? 4 dan 8 yang saya dah tanda tadi tu. So terus gariskan 4 dan 8. So maknanya 4 kat sini, 8 di sini. So sini 4, sini 8. 4 dengan 8 lah. 4 pergi ke 5. Okey, 5 pergi ke 5. 5 dan juga 7. So kita gariskan 5 ke 7. So sini 5, kat sini adalah 7. 5 dan 7 ada kat sini kan. So ini 5, ni adalah 7. Kemudian 6 di mana? 6 di sini. Kemudian kita unjurkan 6. Okey, ini adalah 6 kita. Okey, ini adalah 6. Okey, kemudian kita pergi pula kat C dan D di bahagian bawah ni pula. Yang ni dah settle. Kemudian kita nak ke sini pula. Okey, C dan D, okey, dia sebaris je. So bila sebaris macam ni, maknanya awak gariskan je. C dengan D kat situ. Okey, kita tengok 4 dan 8 dia di mana? Kita tengok 4 dan 8 dia adalah di sini. Ni kan 4, 8 kita. So sini akan jadi 4 prime. Ini 4 prime. Dan juga 8 prime. Okey, kemudian 5 dan 7 di mana? 5 dan 7 dia di sini. Unjurkan je, dia tak susah. Pengurakan ni banyak unjur, cuma jangan salah titik. Okay, so 5 prime. So sini 5 kan, so tandakan 5. 5 prime kat sini, 7 prime. Sini 7, so dia mesti sama. So kat sini automatik lah akan jadi 6. So kita dah dapat. Kemudian dah 8 dia pergi ke D. Okey, 8 ke D ni. Okey, ini abaikan. So, terus 8 ke K. Di mana K kita adalah di sini. Okey, sini adalah K kita. So, daripada yang kita dah tanda ni, terus kita boleh gunakan kita punya French curve kita. Yes, tandakan. Buat je lah. Sebelum ni, biasalah, yang ni mesti ambil masa sikit sebab kita nak pastikan dia menyentuh kita punya bulatan. Menyentuh. Okay, macam biasa kadang dia memang ambil masa untuk kita dapatkan titik-titik tu. Okay, dah dapat. Kemudian untuk kat bahagian bawah pula. Yang bawah saya rasa guna yang ni kot. Sebab dia macam melengkung kan. Ni dia tak nak bertemu lah.
untuk curve ni memang dia menguji kesabaran sikit. Ini dia. Saja je. Okey. Okey. Okey, kemudian bila dah siap kita buat curve dia dan kita gariskan. Kalau macam ni kita perasan dia ada garis daripada 6 ke K ni kan. So kita kena gariskan juga K3. Daripada 3 ni kita kena gariskan ke K. Maknanya dekat luar tu sebenarnya kalau kita kita potong pada K kita tu, sebenarnya kita nampak satu garisan. Okey, dah siap. Okey, selamat mencuba.